Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, yang pertamanya kita akan masuk tajuk yang kedua iaitu tajuk pembezaan. Okay, tajuk sukatan membulat nanti cikgu akan bagi handout lah untuk latihan tambahan. Okay, untuk tajuk yang seterusnya adalah pembezaan yang kita akan tengok pada malam ini adalah hak dan hubungan dengan pembezaan. Okey, kalau berdasarkan buku teks awak, okey, kalau awak tengok buku teks, tata tanda dia adalah, okey, kalau kita tengok, tata tanda dia adalah, dia ada perkataan hak. Okey, kadang-kadang ditulis hak. Kalau bahasa Inggeris, dia tulis limit. Okey. Lepas tu, dia bagi apa? Dia bagi fungsi. Okey, dia bagi fungsi, kalau awak tengok kat sini. Okey, nampak tulisan juga Nampak. Okey, lepas tu dia bagi apa? Kat sini bagi apa ni? Dia bagi hak lah ni. Hak maknanya direction dia X menghampiri kosong. Apa maksud menghampiri kosong? Nilai yang paling tepat menghampiri kosong. Menghampiri kosong. Nanti kalau kita buat nanti, dia akan dapat apa? X equal to 0 lah nanti. Okey, bila dia jadi macam tu, kita masukkan fungsi kat sini. Kalau awak tengok, fungsi kat sini, iaitu fx sama dengan x kuasa 2 tambah dengan 3x bahagi dengan x. Okey. Boleh dia masuk je, dia gantikan sahaja fx dengan x kuasa 2 tambah 3x bahagi dengan x. Okey, yang ini awak tengoklah buku teks ni. Equation ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey. So, kita kena recall balik. Okey, kita ingat balik. Apakah yang kita belajar? Okey, yang kita belajar. Okey, menurut konsep matematik, sekiranya kosong bahagi dengan 1. Okey, apa jawapan dia? Siapa volunteer nak jawab? Kosong bahagi dengan 1. Ada nak jawab ke tak? Okey, kosong bahagi dengan 1. Bila awak tekan kalkulator. Kosong. Okey, so awak akan dapat kosong. Okey. Kosong bahagi dengan 1, awak akan dapat kosong. So, ini masih lagi tertarikh dalam hukum matematik. Okey, masih lagi tertarikh dalam hukum matematik. Tapi, okey ni cikgu recall balik. Tetapi, kalau 1 bahagi kosong, apa yang berlaku pada kalkulator awak? 1 bahagi kosong dapat apa? Mat error. Okey, apa maksud mat error? Tak dapat nilai. Okey. Iaitu dia banyak kemungkinan mungkin nilai tersebut undefined, tidak ada takrif. Okey, tidak ada takrif. Okey. So kalau kat sini sebenarnya kalau yang pendek kata kat sini kita boleh nyatakan bahawa dia tidak apa kat sini? Dia tidak mengikut kaedah matematik. Gitu. Maknanya tidak tertarikh lah mat error. Maknanya konsep matematik itu tak boleh diterima. Okey, untuk selesai soalan ni kita tengok dulu kita tengok. Okey, mula-mula kita buat bergantian x sama dengan kosong. Okey, apakah yang berlaku? Okey, bila kita buat sedikit pergantian iaitu x sama dengan kosong. Okey. Katakan macam ni penulisan dia macam ni x menghampiri kosong. Okey. Iaitu x kuasa 2 tambah dengan 3x bahagi dengan x. Okey, so kita akan dapat x kuasa 2, x kuasa 2, kosong kuasa 2. Kita gantikan x dengan kosong. Tambah dengan 3 kosong bahagi dengan kosong. Kalau kita tengok, dia akan dapat apa? Kosong bahagi dengan kosong. Acu tekan kalkulator. Apakah yang berlaku? Kosong bahagi dengan kosong. Mat error juga ya. Mat error juga. So ingat sebarang benda bahagi dengan kosong dia tidak mengikut hukum matematik lah. So kat sini masih lagi mat error lah. Mat error. Okey, so bagaimana dia nak selesaikan kat sini? Okey, so kita guna matematik mudah sebenarnya. Okey, matematik mudah. Okey, katakan cikgu guna pakai pen hitam kat sini. Okey, so penyelesaian dia kat sini bermaksud hak. Okey, cikgu tulis balik.
Nampak kecil je. Okey, hak. Okey, iaitu X menghampiri kosong sebab hak. Dia mesti ada limitation dia. Dia ada apa? Dia ada hak dia lah. Okey, so X kuasa 2 tambah dengan 3X bahagi dengan X. Okey, bila kita substitute tadi, masukkan X dengan kosong, so kita akan dapat make error. Sekarang ni kita guna pengetahuan matematik. Okey, so apa pengetahuan matematik kat sini? Okey, pengetahuan matematik kat sini boleh dikatakan bahawa apa? Iaitu X kuasa 2 bahagi dengan X tambah dengan 3X bahagi dengan X. Okey, kat sini boleh? Okey, kan tambahkan bermaksud dihasilkan betul. Pembawah dia adalah sama. Okey, so apa yang berlaku kat sini? So akan dapat hak X menghampiri kosong. Okey, iaitu akan dapat X tambah dengan 3. Okey, so masukkan nilai. Masukkan nilai apa? Masukkan nilai X sama kosong. Iaitu kosong tambah dengan 3. Maka kat sini adalah 3. So tu jawapan dia 3. Okey. So ingat, cara yang pertama kita check dulu. Kalau make error, maknanya kena ada kaedah sebaliknya. Okey, mungkin kaedah asas matematik dan sebagainya. Okey, jelas kat sini? Boleh ada nak tanya? Okey, so apa maksud hak? Hak dia, maknanya limit hak kita nak. Okey, contohnya. Kalau matematik, okey, ataupun untuk SPM lah. Gagal biasanya berapa gagal? Iaitu 0 hingga 39 markah, betul tak? Betul? Betul. Kalau awak dapat 39, gagal ke luluh? Gagal. Kalau 40? Dulu. So 40 ke atas . Okey, begitu juga dengan A+. A+, jumlah dia berapa? 8 ke? 90. 90 hingga 100 markah. Okey, contohnya awak dapat 89, apa yang berlaku? A. Tengok, walaupun 1 markah. So dia ada hak dia, ni hak dia. So hak kat sini kita ada, boleh kita baca dua. Satu, hak apa? Hak minimum. Satu lagi adalah hak maksimum. Tapi dalam pemarkahan tak ada 100%. Walaupun awak jawab belaka, awak akan dapat 99. Okey. Boleh. Contohnya awak pandai sangat matematik tambahan tapi awak jawab belaka. Maksimum dia 99, tak ada 100. Okey, itu adalah segi pemarkahan lah. Tapi kita dah tahu bahawa hak untuk dapat A+ adalah 100, minimum untuk dapat A+ adalah 90. Itu maknanya hak. Okey, so soalan macam ni gitu kok. Cuma kita belajar asas saja. Okey, iaitu kita hanya tahu je X menghampiri kosong. Maknanya lebih tepat tu. Tak sama kosong, tapi bila pengiraan kita buat sama kosong, dapat kita nak tengok ni nilai. So apabila hak sama kosong, nilai yang hampir dengan dia adalah 3. Okey? Boleh? Okey, tak percaya kita cuba buat graf ni. Buat ni. Pernah tak main benda ni? Okey, so ni nanti awak pergilah kat software nama dia Desmos. Desmos. Okey, nama dia Desmos. Okey, so bagaimana kita nak guna dia? Okey, ni saja je cikgu nak tunjuk. Nak buat pembuktian. Nanti masuk U, siapa ambil jurusan matematik memang banyak pakai software lah. Okey, contohnya kat sini dia kata apa? X kuasa 2. Okey, tambah dengan 3X tadi tak? Okey, lepas tu bahagi. Tak boleh kena buat kurungan. Okey, iaitu X kuasa 2. Okey, tambah dengan 3X. Okey, lepas tu awak tekan apa? Tekan bahagi. Okey, bahagi dengan apa ni? Bahagi dengan X. Okey, so ini adalah Y tau. Okey. Sekejap. Apa yang sama dengan? Okey, nampak tak warna hijau tu?
Nampak. Nampak warna hijau. Okey, nampak warna hijau. Okey, so sekarang ni cikgu nak buat hak dia. Hak dia X menghampiri apa? X menghampiri kosong. So tengok X menghampiri kosong ni dia jumpa kat mana? Dia jumpa sini ngap. Betul tak ni? Ni cikgu besar sikit. Nampak tak? Dia jumpa kat mana? Apabila X menghampiri kosong 3. 3. Okey, cikgu adjust sikit. Apabila X1. X negatif 1. So apa yang berlaku pada nilai Y? Nilai hak dia adalah 2. Okey, dia hampir dengan 2. Okey, so gitulah main dia. Maknanya hak ni perhampiran. Betul-betul dia kalau kat sini X kosong memotong pada paksi Y. Maka paksi Y dia adalah 3. Kita boleh check kat sini. Okey, menggunakan gambar rajah kat sini. Okey, so kalau nak senang guna software lah. Okey, untuk pengetahuan awak lah. Okey. So begitulah, dapatlah 3 kat sini. Okey, dapatlah 3 kat sini. Okey, apabila X menghampiri kosong, jawapan Y adalah menghampiri 3. Okey, cara nak baca dia lah. Cuma dalam awak belajar ni, hak dia adalah 3. Tu je. Okey. So kita tengok seterusnya, tengok syarat dia. Dia ada 3 lah. Dia ada 2 syarat. Okey, kita tengok syarat yang pertama. Okey, ni ada dalam buku teks awak Ada dalam buku teks awak. Okey, syarat yang pertama adalah apabila X menghampiri A. X menghampiri A. Biasanya kita buat nak panah. Okey, dengan keadaan X tidak sama dengan A. X tidak sama dengan A. Maknanya kalau A kosong, X dah boleh kosong lah. Okey. Hak bagi Fx ialah L. Dan ditulis sebagai hak X sehingga A, Fx sama dengan L. L ni maknanya apa? Iaitu apa? Iaitu apa ni? Iaitu apa? Hak bagi Fx. So, L kat sini, tadi macam kita tadi nombor 3. Nombor 3 ini adalah hak bagi Fx. 3 lah. L ini, okey, iaitu hak bagi Fx. Okey, dan syarat kat sini, ingat syarat kat sini adalah X tidak boleh sama dengan A. Okey. X tidak boleh sama dengan A. Dia hampir je. Bukannya sama, dia menghampiri sahaja. Dia tak sama. Okey, kalau sama, dia tak jadi hak. Sebab hak adalah antara dia ada syarat antara minimum ataupun maksimum. Cuma dalam silibus kita ni tak terang detail lah. Silibus kita ni hanya awak tahu je. Nanti sambung nanti awak akan belajar pembezaan dalam kalkulus nanti. Okey, lebih detail lagi. Okey, cara-cara untuk menentukan hak. Okey, dengan A, apa unsur terhadap R? Apa maksud R? Real number Betul? Adalah seperti berikut. Tentukan nilai hak Fx dengan menggantikan nilai A sama kosong secara langsung. Cara dia. Ni kaedah cara dia. Dia kata cara-cara. Ni cara lah. Kaedah. Cuma penulisan dia gini. Ni penulisan dia. Okey. Tentukan nilai hak Fx dengan menggantikan. Tengok dia menggunakan perkataan. Dengan menggantikan apa? Menggantikan X sama dengan A secara langsung dalam fungsi Fx. Macam cikgu buat hari lah. Cikgu gantikan apa? Gantikan nilai X sama dengan kosong. Sebenarnya X itu adalah menghampiri kosong. Tak boleh sama. Okey, tapi bila dalam pengiraan kita ganti secara langsung. Okey. Okey, ni syarat dia lah. Okey, dalam Fx jika jika ni syarat dalam matematik, jika if syarat. Syarat dia ada 2. Apabila kosong bahagian kosong. Macam cikgu kata dia. Okey, kosong ni adalah tidak tertakluk dalam matematik tau. Kita dah tekan kalkulator dah jadi apa? Make error dia. Okey. Tu cikgu kata bila kita masuk secara langsung apa yang berlaku kat sini? Dapat kosong per kosong. Tapi kalau kita guna sebaliknya, baru kita masukkan X sama kosong, dapat 3. Okey. So kat sini dia kata apa? Nilai hak X menghampiri A Fx telah diperolehi, iaitu hak
X menghampiri A, Fx sama dengan Fa. Nampak tak? I ganti direct ni. I gantikan balik. I gantikan apa? X ni dengan apa? Dengan A. Okay. Syaratnya yang pertamanya adalah tidak sama. Okay. Syaratnya tidak sama. Okay. Tidak sama. Maknanya ada nombor lah. Okay. Kalau sama, apa yang berlaku? Tentukan had X menghampiri A, Fx dengan cara. Tengok kaedah. Kaedah dia kata. Kaedah perfakturang. Kaedah perfakturang. Nanti kita akan tengok kaedah perfakturang. Okay, nanti soalan contoh tu ada berkenaan dengan apa? Dengan cert nanti. Okay, merasionalkan pengangkaan atau menyebut fungsi itu. So, kat sini pendek kata menggunakan asas matematik lah. Okay, asas matematik. Okay, dia banyak cara. Macam ke yang ini, okay, cikgu buat apa? Cikgu split tu, cikgu hasilkan apa? Cikgu hasilkan tambah. Ada lagi kaedah lain. Okay, katakan cikgu nak tunjuk kaedah lain. Okay, X kuasa 2 bahagi X. Ada juga. Okay, kaedah ni pun boleh. Kalau awak tengok dalam mana-mana buku, dia bahagi semua sekali dengan X pun boleh. Okay. Ni kaedah apa ni? Kaedah cuma sekali bahagi dengan X. Semua unsur kat sini bahagi dengan X. So, kat sini akan dapat X kuasa 2. Kat sini akan dapat 3. Kat sini akan dapat 1. So, last kali dia akan dapat apa? X kuasa 2. X saja. Okay, so dia banyak kaedah. Okay. So, kat sini akan dapat X tambah 3. So, kat sini last kali dapat gini lah. Okay, dia banyak kaedah. Okay, dia banyak kaedah. Okay. So, syarat yang kedua adalah sama dengan kosong. Apakah yang berlaku bila sama kosong? Bila sama kosong, cikgu ni macam ke cikgu masuk Cikgu masuk dulu X sama dengan kosong. Tiba-tiba jadi apa? Make error. So, cikgu guna kaedah lain. Kaedah yang boleh diterima pakai ataupun boleh digunakan salah satu perfakturang. Yang keduanya rasional. Rasional adalah benda yang boleh dinilai secara logik logika. Pengangkat ataupun penyebut fungsi itu. Nanti kita akan tengok soalan yang kedua ni. Okay. Contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, siapa ada buku teks? Cikgu pun lupa. Muka surat. Okay, muka surat 32. Okay. Cikgu suka dengan soalan C sebenarnya. Cikgu mulakan dengan soalan C boleh? Boleh. Okay. Soalan C. Okay. Cara dia kata dah masukkan nilai dulu Tengok Okay. Tolong cikgu tekan calculator Boleh tak? Okay. Masuk dulu. X tambah 1 tolak 1 bahagi dengan X. Okay. Mula-mula kita try dulu. Masuk dulu X sama kosong. So, apa yang berlaku kat sini? Kosong tambah 1 tolak 1 bahagi dengan kosong. So, kat sini akan jadi 1 tolak 1 kosong. Oh, tak perlu tekan So, kat sini akan dapat 1 tolak 1 bahagi kosong. So, dapat apa sini? Kosong per kosong. Tertaluk ke dengan hukum hak? Tak boleh Tak boleh lah. So, maknanya kaedah C pen berwarna merah ni kita tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Okay. Tak boleh terima untuk soalan ni. Sebab apa? Sebab kat sini apa? X tak boleh sama dengan apa? Tak boleh sama kosong ni. X tak boleh sama dengan kosong. Tak boleh sama. Macam soalan ni ni kata. Okay, cikgu padam balik ni. Dia kata apa? Mana ni? Nampak dah? Okay. Iaitu Fx tidak sama dengan kosong bahagi dengan kosong. Tak boleh ni. Hak ni tak boleh ni. Tak boleh. Tak boleh Okay. Tak boleh sama. Tadi kita dapat Fx sama dengan kosong bagi kosong. Soal dia nak mesti tak boleh sama. Kita dapat ni tadi. Tak boleh maknanya tak mengikut hukum Okay, so bagaimana soalan ni nak selesaikan? Cikgu tertarik dengan soalan C tadi, iaitu dia melibatkan apa? Dia melibatkan square root. Okay, dia melibatkan square root. So, pela-pela kita nak selesai ni, kita recall baliklah square root kita. Okay, hari tu cikgu dah kata, bagaimana nak selesaikan square root? Bila melibatkan operasi penambahan. Okay, so cara dia adalah Okay, ni soalan dia betul.
Okey, cara dia adalah kita lawan dengan apa yang dia bagi. Okey, dia lawan macam mana? Okey, tengok yang atas. Tengok yang atas. Okey, iaitu dia bagi apa ni? Negatif. So, cara kita nak lawan dia, kita jadikan dia apa? Positif. Okey. So, X menghampiri kosong. Okey, iaitu, ni bawah tajuk se Okey, penyelesaian dia tolak 1 bahagi dengan X. Okey, darab dengan darab dengan apa? Darab dengan square root X tambah 1. Sini tolak. Sini akan jadi apa? Tambah 1 bahagi dengan square root X tambah 1 tambah 1. Okey. Ada nak tanya kat sini? Ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Nanti kita cuba buat soalan yang melibatkan square root kan nanti. Okey, so apa yang perlu kena buat kat sini? Ni sama dengan tinggal. Okey. So kita kembang lah. Kita kembang. Okey, kita kembang. Okey, bila kembang. Okey. Awak ingat tak kena nak kembang warna benda gini? Okey, bila kembang, awak akan dapat apa? Yang ini akan dapat diri sendiri tak? Okey, yang ini akan jadi tambah square root. Betul tak? Okey, yang ini akan jadi tolak square root. Okey, yang ini akan jadi tambah 1. Okey, lepas tu bahagi dengan apa sini? Bahagi dengan X kurungan square root X tambah 1 tambah 1 untuk kurungan. Okey. Okey. So kita nak apa? Nak selesaikan yang ini, dia akan apa ni? Yang akan selesaikan dengan yang ini betul? So matematik ni lah susah sikit ni. Okey, so kat sini akan dapat apa? Akan dapat half X menghampiri kosong. Okey, so 1 tambah 1 akan dapat 1 tambah 1 ni tolak. Negatif 1 tak ni, sorry, tolak sini. Okey, 1 tolak 1 akan dapat kosong out. So akan dapat X kurungan X. Okey, tambah 1 tambah 1. Okey. Sampai macam ni. So apa yang perlu kena buat? Okey, boleh masukkan nilai X. Okey, boleh masuk. Buat operasi pendarapan kat sini. So boleh masukkan kat sini. Okey, so awak akan dapatlah. Siapa baru masuk tulis nama Siapa yang baru masuk tulis nama. So akan dapat hak X menghampiri kosong iaitu 1 square root X tambah 1 tambah 1. Okey, lepas tu apa? Okey, lepas ni baru masukkan nilai X. Okey, so nak masukkan nilai X dengan apa? Gantikan nilai X dengan kosong. Okey, so kosong tambah 1 tambah 1. So kat sini akan dapat apa? 1 square root 1 akan dapat apa? 1 tambah 1. So kat sini dapat 1/2. Okey, cara dia. Okey, untuk soalan C cara dia gitu. Okey, cara dia gini. Okey, cara dia gini. Okey, untuk soalan C. Okey, kita cuba sekali boleh? Boleh tak? Kita cari soalan yang square root ni. Okey, kita cuba soalan nombor 2 hash. Okey, 2 hash Kita cuba 2 hash. Ni 2 hash. Siapa nak volunteer buat soalan 2 hash? Okey. Soalan hash kat sini. Soalan hash kat ni. Kita cuba dengan soalan hash dulu. Okey, siapa nak jawab? Ada volunteer nak jawab 2 hash? Ataupun nak suruh cikgu tunjuk dulu?
Cikgu tunjuk dulu apa cikgu. Ya. Okey, nanti awak buat 2F eh. 2 hash cikgu tunjuk dulu. Okey, so 2 hash ni cikgu terus selesailah kat sini senang. Okey, X menghampiri 3. Okey, so tengok dia tulis tolak kat sini. So kita ambil yang tambah dah. Okey, so kat sini 2X tambah 3 per dengan X tolak 3. Okey, darab dengan 3 tambah square root 2X tambah dengan 3 per dengan tambah agak ni. Sebab sebenarnya sebelah kanan ni adalah 1 sebenarnya. Okey, bila awak pemudahkan sebelah kanan ni adalah 1. Okey, so tambah dengan square root 2X tambah dengan 3. Ingat tengok daripada soalan, kalau dia bagi tolak, kita jadikan dia tambah. Kalau awak pemudahkan sebelah kanan ni, dia akan dapat 1 nilai dia sebenarnya. Okey, dia akan dapat nilai dia adalah 1. Okey. Okey, so apa yang perlu kena buat? Okey, selesailah. Okey, so selesai kat sini. Macam biasalah, kembangkan dahulu. Okey, kembangkan dahulu. 3 darab dengan 3. Cikgu. Kembang. Ya. Ya. Ya, ada apa? Dah senyap dah. Okey, so 3 darab dengan 3 awak akan dapat apa? Okey, 3 darab dengan 3. Hello? 9. Ada soalan ke adik? Boleh ke? Saya nak tanya cikgu. Ya. Tanya. Nak tanya benda tu? Hak bawah tu memang sama dengan atas ke? Hak bawah sama dengan atas kan Tak mari ke? Hak bawah tu memang sama dengan atas ke? Hak bawah. Sekejap. Awak tunjuk cikgu hak mana bawah ni? Hak belah ni. Cikgu pakai pen lain. Hak ni ke? Hak atas, hak belah kanan. Ni yang belah kanan Hak ni? Ke mana? Hak tu cikgu. Memang sama. Dia gini. Cerita dia 3 tolak square root 2X tambah 3 bahagi dengan X tolak 1. Tolak dengan 3. Okey, sama dengan 1. Apa maksud 1 kat sini? Iaitu kita tengok atas ni. Iaitu 3 tambah 2X tambah 3 bahagi dengan 3 tambah 2X tambah dengan 3. Kalau awak pemudahkan, awak akan dapat 1 ni. Nampak tak? Gitu. Kita kena adakan penyebut yang seimbang dengan dia. Kaedah dia gini lah, square root. Untuk square root, soalan yang melibatkan segini cara dia. Kalau ada tu, awak boleh tengok balik buku yang kita beli 10 riyal tu, tengok balik kaedah dia. Memang gini kaedah dia. Boleh siapa yang tanya dia? Tak nak tengok nama dia. Okay. Boleh jelas Okey, boleh cikgu. Cara dia gitu. Nanti kita akan tengok soalan F ke. Okey, kita akan tengok soalan F. Okey. So, selesai macam biasalah. Selesai macam mana? Kembangkan satu-satu. Okey, kembangkan satu-satu. Sebab soalan ni dia masuk dengan square root. Tu cikgu terangkan dengan square root dulu sikit. Sebab cikgu nampak susah situ sikit. Okey, so 3 darab 3 dapat 9. Okey, so kat sini akan dapat 3 square root 2X tambah dengan 3. Okey, so kat sini akan dapat tolak 3 square root 2X tambah dengan 3. Kembang guna cikgu, kembang macam biasalah. Nampak tak kembang cikgu kembang guna? Yang ini darab dengan ini. Okey, yang ini darab dengan ini. Okey, yang ini darab dengan ini. Gitu kembang dia. Okey. Boleh? Ada mesej ke? Okey, ada apa nak tanya? Boleh? Boleh, cikgu. Okey, boleh. Sebab cikgu tambah tu sangat nak suruh awak faham tu ni.
Okey. Sebab kalau tengok buku teks awak ni dia masuk dengan cert. Tu cikgu boleh tekan sikit. Sebab soalan ni boleh gabung kot. Mungkin boleh gabung 3. Pembezaan pengambilan cert. Okey, satu lagi cikgu tinggal. Okey, iaitu yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan ni macam biasa. Macam ginilah. Square root darab dengan square root, X akan dapat apa? X. Dia akan dapat dirinya sendiri, betul? Okey. So, begitu juga dengan ni. Cuma positif bertemu dengan negatif, dia akan dapat apa kat sini? Dia akan dapat negatif. 2X tambah dengan 3. Okey, so yang bawah ni, bagaimana nak selesai yang bawah ni? Perlu kembang ke? Perlu kembang ke? Okey, kalau rasa tak yakin, kita tengok dulu. Okey, kita tengok dulu, dia akan dapat macam ni kan. Okey. Okey, yang seterusnya buat apa? Okey, selesailah. Okey, selesai. Had X sehingga 3. Kalau kita tengok yang ni dah masuk. So, tinggal apa sini? Tinggal 9 tolak dengan 2X tambah dengan 3. Okey, bahagi dengan X tolak 3. 3 tambah square root 2X tambah 3. Okey. Boleh apa sini? Okey, lepas tu apa? Selesailah yang atas dulu. Okey, selesai dulu yang atas. So, bagaimana nak selesai yang atas? Iaitu akan dapat hak X sehingga 3. Okey, 9 tolak dengan 3. Dapat apa? 6 tolak dengan 2X. Okey, so kat sini akan dapat X tolak 3. Okey, so kat sini akan dapat 3 tambah square root 2X tambah dengan 3. Okey. Boleh apa sini? Okey, so X tolak 3 dengan ni kita boleh faktor sebenarnya. Okey, boleh faktor So, bagaimana nak faktor? Okey, faktor dia akan dapat apa? Akan dapat hak. Dapat lah ni. Kecil-kecil tak. Okey, dapat hak X sehingga 3 iaitu berapa sini? Nak faktorkan 6 ni. 2 tak? Tak? 2. So, akan dapat apa sini? 3 tolak X. Sedangkan bawah dia ni, terbalik betul tak? So, bawah dia negatif. So, sini dapat negatif, sini akan dapat positif, sini akan dapat negatif. Bawah sama. Nampak tak? Cikgu letak negatif bawah. Sebab apa? Sebab cikgu nak hapus dengan bawah ni. Nak hapus dengan apa? X tolak dengan 3 ni. Gitu cara dia. Okey, so yang ini baru boleh kita hapuskan dia. Yang ini baru hapuskan ni. Okey. Lepas tu kita tengok. Bila masukkan X sama 3, dapat tak positif, kosong? Tak dapat tau. Sebab 2 darab 3, 6. 6 tambah 3, 9 tau. 9, 9, 3. Okey. So, boleh selesai dah kat sini. So, dapat negatif 2. Okey, 3 tambah dengan. Okey, 2. Sini 3. Sini adalah 3. Okey, cikgu tulis sini. So, dapat negatif 2. Sini akan dapat apa sini? 3 tambah dengan 9. Okey. So, kat sini akan dapat negatif 2. 3 tambah dengan 3. So, akan dapat negatif 2 per dengan 6. Maka jawapannya adalah apa? Negatif 1/3. Jawapannya mesti dalam bentuk termudah. Okey. So, tolong faham soalan ni. Okey. Tajuk ni dia ada dalam silibus awak, dalam buku teks awak. Cara dia. Dia mula dengan cert kat sini. Okay, untuk tajuk ni cikgu mulakan dengan cert. Okey, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Soalan F. Okey, soalan F. Okey, soalan F. Okey, soalan F cikgu guna pen lain lah. Okey. Okey, cikgu nak tanya soalan F nak darab dengan apa? Soalan tu. Nak darab dengan apa? Okey, nak darab dengan apa? Siapa boleh tolong cikgu?
Darat dengan hak atas tu kan? Okey, sebut cikgu tulis. 1 tolak punca kuasa 2x tambah 1. Sekejap. 1 tolak. Berapa tolak? Tambah kata. cikgu. Okey. Tambah cikgu. Tambah cikgu jadi cikgu apa? Okey. Sebut dengan nilai. Saya nak 1 tambah Okey. 1 tambah. punca kuasa 2x. Okey. Suara siapa? Azian ke? Dah. Dengar dua suara tadi. Okey. 2x tambah dengan 1 1 bahagi 1 tambah punca kuasa 2 tambah 1. 2x tambah 1 lah. Ah, Okey. Cuba selesaikan. Cuba kembangkan untuk cikgu. Bila kembangkan jadi apa? Orang lain volunteer, siapa volunteer? Kembangkan yang atas je. Yang bawah Sarah tu. ibu Sarah. Ha? Sarah. Boleh tak kembang atas ni? So sini dapat 1, sini dapat square root 2x tambah 1, sini tolak square root 2x tambah 1. Okey, so tambah dengan tajuk square root dak kuasa E lagi ni. Okey, so tambah apa sini? 2x tambah 1. Okey, yang bawah ni dulu, tunjuk dulu. Okey. Tunggu dulu. Okey, tambah. Tambah. Tambah Dia adalah darab. Rapat Iaitu darab dengan 1 tambah square root 2x tambah dengan 1. Okey. Okey, cuba selesaikan untuk cikgu. So, berapa dapat kat sini? 1 Ya, 1. tambah 2 2x tambah 1. Okey, dan bagus. Bahagi dengan Tu hak bawah. kenapa? Dua suara cikgu dengar Okey. So 2x kuasa 2 tolak dengan x tambah dengan 1 tambah square root 2x tambah dengan 1. Okey, boleh dapat kat sini? Boleh. Okey. So selesaikan yang mana? Bawah. Bawah. Betul tak awak buat Hak ni darab hak ni dapat hak ni. Hak ni dapat hak ni. Ni dapat hak ni. Okey, sini silap ni kak. Sini adalah negatif ni. Tahu tak negatif? Sebab negatif darab positif dapat negatif sini. Okey, bila negatif sini akan dapat apa sini? Negatif. Mana seorang ada perasan langsung ni? Okey, so akan dapat negatif lah. Okey, benarnya sini dah silap ni. Benarnya adalah negatif kat sini. Okey, so yang seterusnya awak akan dapat apa? Akan dapat hak x menghampiri kosong iaitu negatif 2x. Okey, bahagi dengan apa? 2x kuasa 2 tolak dengan x. Okey, tambah dengan 1 tambah square root 2x tambah 1. Okey. So sampai kat sini kita tengok dulu. Kita letak dulu kosong. Kosong duduk atas. Mana boleh. Kosong bahagi dengan apa? Tak boleh Okay, takut kosong duduk bawah ni. So bagaimana kita nak buat? Kita fakturkan kat sini. Kenapa tak faktur? Kenapa tak faktur? Nampak. Sorry. Kenapa operasi tambah sini? Mana banyak masalah ni. Okay, ni darab Okay, so fakturkan apa? Fakturkan x ni. Hilangkan x dulu. Biar ada nombor kat atas senang. Okey, bila fakturkan kat sini. So, awak dapat apa sini? X. Tak?
Okey, so faktorkan apa sini? X lah. So kat sini akan dapat apa? 2x tolak 1. Cara, macam mana cara tu? Awak kena check lah. Kalau kosong bagi kosong, maknanya kena selesaikan lagi lah. Okey, so kat sini boleh apa? Boleh pemudahkan Oh. Okey, so kat sini boleh pemudahkan. So tinggallah jawapannya. So bagaimana nak selesaikan jawapannya? Iaitu tinggal negatif 2 bahagi dengan 2. Masukkan X dengan kosong tolak 1. Okey. Kat sini 1 tambah square root 2 kosong tambah dengan 1. Okey. Cikgu tu balik negatif 2. Sebenarnya boleh tekan kalkulator ni. Cuma cikgu tunjuk step by step dulu. Kat sini akan dapat apa sini? Kosong tolak 1. Kat sini akan dapat 1 tambah 2 dah kosong-kosong tau. Square root 1. Okay, so kat sini akan dapat negatif 2. Sini akan dapat negatif 1. Kat sini akan dapat 2. Betul tak? Okay, so last sekali awak akan dapat 1. Okay. Ada benda nak tanya? Bukan payah benarnya. Okay. Benarnya adalah penguasaan berkenaan dengan tajuk cert tu yang perlu awak kena kuasai. Cikgu kata dah, tajuk form 4 tu dia bersangkut paut dengan form 5. Okay. Kalau form 4 tak boleh nak buat cert, soalan ni masalah sikit lah kalau itu bit cert berkenaan dengan hak. Okay, jelas maksud cikgu? Okay. So, cikgu dah selesaikan awak dua. Nanti awak cuba buat ni. Banyak lagi soalan ni. Okay, cikgu nak bagi contoh lagi. Okay, contoh yang paling mudah. Okay. A pun cert juga A pun cert. Okay, cikgu cuba jawab soalan A. Okay, jawab soalan A. Okay, mana? Pen biru. Okay, pen merah lah. Okay, untuk soalan A. Okay, kalau awak tengok soalan A. Okay, untuk soalan A. Cikgu kata dah mula-mula kita buat asuk dulu nilai. Awak tadi tu cikgu nak asuk dah nilai. Sebab cikgu nak tunjuk cara. Cepat sikit. Okay, iaitu 3 tolak X. Okay, kita buat asuk dulu nilai. Masukkan gantikan nilai X dengan apa? 4. Iaitu 3. 4. Sini adalah 4 tambah dengan 2. So kat sini akan dapat 3 tolak 2. Sini akan dapat 6. Okay. So kadang-kadang soalan dia gini direct lah. So dapat 1/6. Okay. So 1/6 ni ada ke 0/0? Dia tak sama dengan 0/0. Maka boleh lah. Maknanya jawapannya lah 1/6 ni. 1/6. So cara yang pertama kita masuk dulu. Kita tengok kalau 0/0 guna kaedah yang kedua. Okay, cara yang lain. Okay, yang seterusnya nanti kita akan lihatlah soalan nanti. Okay, yang seterusnya kita tengok soalan yang ke B ni. Okay, contoh yang ke B pun sama Okay, contoh yang ke B cikgu guna pen lain. Ni contoh dalam buku teks awak ni. Okay. Okay, so contoh ke B. Okay, kalau awak tengok kat sini dia bagi apa? Hak X menghampiri 1. X kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan X tolak 1. Okey, kita masuk dulu. Masuk maknanya 1 kuasa 2 tolak dengan 1 bahagi 1 tolak 1. So, apa yang berlaku? 0/0. Boleh terima tak ni? Tak boleh terima tak? Okey, tak boleh terima guna kaedah yang kedua. Okey, cikgu recall balik. Kaedah yang kedua sama ada kaedah perfaktoram ataupun kaedah yang merasionalkan pengaka. Pengaka sama ada atas dan bawah. Pengaka atas atau penyebut bawah fungsi itu. Okay. So, perfaktoram ataupun merasionalkan pengaka atau penyebut fungsi itu. Asal matematik lah. Okay, untuk soalan B tak boleh selesaikan ni sebab 0/0. Dalam 0/0 hak tidak boleh terima. Okay, so bagaimana nak selesaikannya? Okay, nak selesainya kita guna kaedah lain. Okay, so kaedah apa kat sini? Okay, nak kat mana ya? Oh ni. Okay, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B, kita guna kaedah apa?
kaedah perfaktoran tu. Perfaktoran Betul perfaktoran? Boleh tak kaedah perfaktoran? Boleh. Okey, so kaedah perfaktoran menyatakan bahawa untuk nilai negatif apabila X kuasa 2 tolak dengan 1 ni bermaksud apa? X tolak 1, X tambah 1. Perfaktoran ni, tak percaya awak kembang awak akan dapat ni balik. Tengok cikgu kembang ni. Okey, cikgu kembang sini. Okey, so cikgu kembang kat sini X tambah 1. So kat sini akan dapat X kuasa 2 tambah X tolak 1. So kat sini akan dapat X kuasa 2 tolak 1. Nampak tak sama dengan asal dia ni? Okey, sama dengan yang asal ni. Okey, so boleh guna kaedah perfaktoran. Okey. So kat sini kenapa perfaktoran? Telah di-mention dah kat ni Okey, menggunakan kaedah perfaktoran. Okey, pada nota kita buku teks tu telah mention dah. Okey, so kat sini iaitu X tolak 1. Okey, so apa yang perlu kena buat kat sini? Boleh apa? Boleh permudahkan kat sini. Maka bila permudahkan, masuk saja nilai X sama dengan iaitu masukkan nilai X sama dengan 1. So 1 tambah 1 dapat 2. Okey, so jawapannya 2. Okey. Okey, cuba kita try sikit power kita. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, tengok soalan yang pertama. Soalan latihan kendiri 2.1 Oh, sorry. Ni klik teknologi. Okey, yang ni menggunakan apa-apa nak tengok graf awak pakai Desmos. Okey, nanti awak tarik je Desmos ni. DES, sangat membantu. Cikgu pun guna hak ni tau. Kadang-kadang buat soalan ke apa ke cikgu tak lewat pun cikgu guna hak ni lah. Ia membantu kita. Tapi syaratnya mesti ada internet lah. Okey. So yang seterusnya untuk ni lah. Okey, nanti awak cubalah jawab kat sini. Okey. Untuk yang seterusnya kita cuba kita cuba untuk soalan A. Okey, untuk soalan A. Okey, dia bagi dalam bentuk apa ni? Dia beri dalam bentuk ayat. Jahat kot soalan ni. Maknanya gitu. Bukan jahat, dia nak uji awak faham ke tak benarnya. Okey, soalan dekat ia nakal. Soalan yang nakal je benarnya. Okey, dia nak uji awak faham ke tak? So soalan ni beri dalam bentuk ayat. Okey, so bagaimana kita nak buat dalam bentuk hak? Ada siapa nak tolong? Bagaimana nak selesaikan dalam bentuk hak? Soalan ni diberi dalam bentuk ayat ni. Okey, apabila diberi dalam bentuk ayat, gantikan nilai. Tak boleh nak gantikan nilai. Cikgu nak beri gini dulu dalam bentuk ayat, dalam bentuk matematik iaitu hak, dia beri dalam bentuk ayat ni. Kalau baca, tak ada pun perkataan hak. Iaitu X menghampiri kosong, buat kurungan, gini soalannya. Sepatutnya soalan dia gini. Tapi beri dalam bentuk ayat. Okey, so cara yang pertama ganti dulu X sama kosong. Okey, ganti dulu X sama dengan kosong. So kat sini akan dapat apa? Kosong kuasa 2 tambah kosong tolak dengan 3. Kebetulan jawapan dia dapat negatif 3. So bila dapat nombor ya tu jawapan dia. Tu je mudah. Untuk A lah. Okey, untuk B. Okey, untuk B, okey, penulisan dia macam ni. Kena ada penulisan. Penulisan matematik berkenaan dengan hak. Okey, iaitu X tambah 1. Okey, teruskan masuk dengan kosong. Okey, so apa yang berlaku bila masuk ke kosong? Kosong tambah 1. So tekanlah kalkulator. So dapat square root 1. So dapat 1. Okey. Sebab dia beri dalam bentuk ayat. Jangan masuk direct. Okey, kena ada juga ni hak apa-apa. Sebab soalan apa? Cari hak. Maknanya ada sedikit penulisan. Okey, yang seterusnya apa? Iaitu hak X menghampiri kosong. So apa hak menghampiri kosong? Sebab ia mention dah ni pada soalan. Okey, iaitu X tambah 4 bahagi dengan X tolak 2. So masuk je lah. Iaitu kosong tambah 4, kosong tolak 2. So tekan kalkulator akan dapat apa sini? Negatif 2. Okey, so dapat negatif 2. Okey.
Okey, untuk soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan yang gede. Dia tak bagi nombor, dia bagi pemboleh ubah. Okey, dia bagi pemboleh ubah. Untuk soalan D, dia bagi pemboleh ubah. Okey, so apa pemboleh ubah yang diguna? Iaitu X menghampiri kosong. Iaitu A bahagi A X tambah dengan A. Okey, cuba awak masuk dulu kosong. So, dapat apa sini? Okey, betul. Okey, so kat sini akan dapat A bahagi dengan A. So, akan dapat 1. Okey, untuk soalan A. Soalan nombor 1 ni sangat-sangat senang. Iaitu masuk direct. Okey, masukkan terus nilai X. Okey. Okey, ini soalan pengenalan lah. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Oh, soalan yang kedua penuh. Kat sini, nombor 2. Okey, soalan yang kedua, cikgu cuba buat A. Okey, cikgu cuba buat A. Okey, dapatkah jawapan terus? Okey, untuk soalan nombor 2, cikgu cuba buat A. Okey, iaitu X menghampiri kosong sekiranya 3X tolak 1. Ni fungsi dia Okey, so kalau congok ni dapat ni. Dapat apa? Negatif 1. So negatif 1 lah jawapan dia. Okey, untuk soalan B. Okey, iaitu hak sama dengan apa situ? Negatif 3 Okey, iaitu X menghampiri negatif 3. Iaitu square root 10 tolak dengan 2X. So kita cuba tekan 10 tolak 2 negatif 3. Okey. Dapat apa sini? 3, 3, 6. Okey, so dapat 16. Okey, so kat sini dapat apa? Dapat 4. Perlu ke buat plus minus? Kat mana sejawapan dia? 4 ke tambah tolak 4? Kalau kita tengok matematik biasa, kalau soalan macam ni dia akan jadi tambah tolak 4 tau. So apa jawapan akhir dia? Siapa boleh tolong? Apa maksud menghampiri 4? Dia lebih tak daripada negatif 4? Sorry, menghampiri negatif 4. Apa maksud negatif menghampiri negatif 4? Sebab dia sebenarnya ada 2 jawapan Tapi satu jawapan je yang tepat. Apa maksud negatif 4? Apa maksud 4? Melebihi negatif 3. Okey, so kalau kita tengok jawapan, kalau kita tengok pada jawapan kat sini, dia ada apa? Dia ada positif dengan negatif 4. Negatif 4 duduk sini. Negatif 4 duduk sebelah kiri, 4 duduk belah kanan. Sedangkan syarat dia apa ni? Menghampiri negatif 3, betul? So menghampiri negatif 3 duduk sini tak? Menghampir, yang hampir je. Dia lebih tak dari negatif 3 pergi ke negatif 4? Tak lah So jawapan yang kat sini adalah 4 lah. Ia tak boleh lebih pun. Kurang tak apa, kurang ke kanan kurang. Faham tak maksud cikgu? Faham. Okey, katakan kalau soalan ni hak X anak panah 3. So jawapannya adalah apa? Negatif 4. Berlawanan lah. Okey. Pandai tu. Okey, untuk soalan ni refer pada diagram lah ataupun garis nombor yang awak belajar masa lower form dulu. Okey. Sebab dia ada 2 pilihan tu, sama ada positif ataupun negatif. Sebab dia menghampiri negatif 3, dia tak boleh lebih daripada negatif 3. Okey. So kat sini nilai yang paling tepat adalah 4. Okey, nilai yang paling tepat adalah 4. Bagus soalan ni sebenarnya. Okey, untuk berfikir. Okey, next. Okey, soalan yang seterusnya. Kita tengok soalan yang ke C. Okey, yang ke C, kita cuba luar masuk nilai. Negatif 3. Hudufnya negatif 3. Okey, iaitu X kuasa 2 tambah X tolak 6. X tambah 3. Okey, cuma masuk. Okey, iaitu sini dapat negatif 3 kuasa 2. Sini akan dapat apa? Negatif 3. Sini dapat negatif 6. Kat sini dapat apa? Negatif 3 tambah dengan 3. Kita nampak dah kat bawah ni dapat apa ni? Kosong tau. So kosong boleh ke duduk bawah?
Boleh. So dia menyalahi hukum matematik. Menyalahi hukum lah. Sebab apa? Pembahagian dia gini. Contohnya sebatang pen dibahagikan dengan 6 orang. Tak apa lagi. Tapi kalau sebatang pen dibahagikan dengan 0 orang. Tak boleh lah. Sebab hak bawah tu mesti ada nilai dia. Nilai maksimum, nilai minimum adalah seorang. Sekurang-kurangnya seorang. Okay, gitu. Dia punya konsep dia. Konsep pembahagian dia gitu asasnya. Okay, so bila kita buat asut nilai X sama dengan negatif 3, pembawah dia kita dapat kosong. Maka dia tidak tertakrif. Bila tidak tertakrif, kita back kepada syarat yang kedua. Syarat yang kedua sama ada menggunakan perfaktoram ataupun rasional yang berkenaan dengan apa? Penyebut dengan pembawah dia. Okay, so kat sini untuk soalan macam ni, kalau kita tengok dia boleh faktor. Boleh faktor tak ni? Kita tekan perfaktoram, X dapat berapa? X kuasa 2 tambah X tolak 6 sama 0. Buat perfaktoram kejap, berapa boleh sini? Seorang volunteer, sukarela. Berapa faktor kat sini boleh? Ada nak jawab tak X dapat negatif 3 dengan 2 tak? So X tambah 3, X tolak 2. Okay, so kat sini boleh buat kaedah perfaktoran lah. Okay, untuk soalan ni. Okay, untuk soalan ni boleh menggunakan kaedah perfaktoran. Maka kat sini hak X menghampiri negatif 3. Okay, so dia punya ni dia adalah apa? X tambah 3. Satu lagi adalah X tolak dengan 2 tau dia. Okay, bahagi dengan X tambah 3. Okay, kalau awak tengok kat sini. Okay, apa yang perlu kena buat kaedah? Boleh apa ni? Boleh permudahkan. Bila permudahkan. Okay. So kat sini akan dapat hak X menghampiri negatif 3 iaitu X tolak 2. So masuk je kat sini negatif 3 tolak 2. So akan dapat negatif 5. Okay. Ada soalan? Okay, untuk homework untuk kerja rumah. Okay, untuk kerja rumah tadi cikgu dah jawab A, dah jawab B, dah jawab C. Maka homework untuk soalan nombor 2 ni. Okay, cuba buat soalan D, E, G dengan I. Okay, boleh? Boleh. Okay, cikgu nak pergi yang ke seterusnya iaitu soalan nombor 3. Okay, ni homework lah. Homework nanti. Okay, yang seterusnya. Okay, yang seterusnya awak tengok soalan yang ketiga. Okay, oh banyak lagi ruang dah. Sini. Tak apa. Okay, pergi ke soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga pun macam tu. Okay, cuba masukkan X sama 0 dulu. Okay. Hak bawah dia. Apa yang berlaku pada hak bawah dia? 0 tak? Cikgu. Okay, so boleh selesai kan? Tak boleh tak? Kita guna syarat yang kedua iaitu menggunakan apa? Perfaktoram. Perfaktoram atau yang rasional berkenaan dengan penyebut ataupun okay. Boleh? Okay, untuk soalan nombor 3A, kita tahu dah soalan ni bila kita masuk X sama 0, so nilai bawah dia akan dapat 0. Bermaksud kat sini kita guna kaedah perfaktoram. Sebab apa cikgu kata perfaktoram? Sebab kedua-duanya ada X, kat bawah pun ada X. So bagaimana cikgu nak faktor? Cikgu letak dulu X kat luar, iaitu akan dapat apa? X tolak dengan 2. Okay. So bawah ni akan dapat apa? X. Kat sini akan dapat apa? X kuasa 2 tolak dengan 4. Okay, nampak? Nampak dia punya pergerakan dia? Okay, bila macam ni, apa yang perlu awak kena buat? Iaitu awak masuklah kat sini. Senang cerita. Buat senang-senang je. Tu dia. Okay, so kat sini awak akan dapat hak
X menghampiri kosong, iaitu X tolak 2 bahagi dengan X kuasa 2 tolak dengan 4. Oh, ada lagi. Nampak tak kaedah apa tu? Kaedah apa kat bawah ni? Kaedah perfaktoran lagi sebab X kuasa 2 dengan 4 Okay. So kat sini kita boleh tulis sebagai macam tadi macam ke soalan contoh tadi, iaitu X menghampiri kosong, iaitu X tolak 2. Okay, X tolak 2, X tambah dengan 2. Okay, bila awak nak permudahkan ni ataupun nak cancel out, okay, so jadi macam ni. Okay, maka tinggal apa? Maka tinggal hak X tolak X hingga kosong. Ingat bila pemudahkan nilai ke atas adalah 1 nilai ke atas adalah 1. Maka masuk ialah kosong tambah dengan 2. So dapat 1/2. Okay, boleh kat sini? Boleh. Okay, yang seterusnya cikgu cuba jawab F. Okay, F apa kali dah cikgu jawab ni? F bagi awak lah. Cikgu jawab senang. Oh, cikgu cuba jawab E. Okay. A dengan E. Yang lain tu homework lah. Okay. E. Okay. E ni kita nak selesaikan macam mana? Kalau kita buat masuk 4 8 tolak 4 akan dapat 4 Square root 4 akan dapat 2. 2 tolak 2 kosong. So boleh terima ke tak? Tak boleh. Boleh terima ke tak? Boleh terima ke tak? Boleh. Okay, tak boleh. So, kena buat apa? Tengok pembawah dia betul. Macam tadi lah. Apa pembawah dia? Mana senyap je ni. Apa pembawah dia? Iaitu 2 tolak. So, dia akan jadi 2 tambah. Apa tak? Ni adalah konsep square root ni. Boleh? Nampak tak? Nampak tak? Nampak Nampak tak? cikgu. Okay, nampak. Okay. So, apa yang berlaku yang seterusnya? Okay, sama je. Ya. Okay, so akan dapat 2 tambah square root 8 tolak dengan X. Okay, yang seterusnya adalah apa? Awak selesaikanlah kat sini. Okay. So, selesai kat sini. Kalau cikgu jangan gaduh lagi nak tu tak? Betul tak? Betul tak Betul. Okay, so apa yang perlu cikgu kena buat? Okay, kita tengok dulu Gaduh Okay, sebab yang samanya adalah yang bawah ni. Okay, so kita selesai dulu yang bawah tu. Yang atas, macam tadi tadi sama atas kita selesai hak bawah. Sekarang ni sama hak bawah dulu, kita selesai hak bawah dulu lah. Okay, kita kembang hak bawah maknanya. Maksud cikgu kembang yang bawah dulu. Okay, so 2 darab 2 dapat 4. Okay, yang ini akan dapat apa? Darab 2 akan dapat positif 2 lah. Square root 8 tolak dengan X. Yang ini akan dapat apa? Tolak dengan 2. 8 tolak X. Okay, so kat sini hati-hatilah. Kenapa kena perlu hati-hati? Sebab dia negatif, positif akan dapat apa? Negatif. Okay, so be carefully. Okay, so hati-hati kat sini. Okay, so bagaimana nak selesai ni? Selesailah ni. Ni tolak ni. Selesai. Tu dia. Okay. So, apa? Okay, hak atas tu relax dulu. Steady dulu hak atas. Okay, tengok dulu. Okay, so kita selesai dulu yang bawah dia. Okay, so akan dapat X tolak 4 sama dengan 2 tambah dengan square root 8 tolak X. Okay, per dengan apa kat sini? 4 tolak dengan 8 tambah dengan X. Hati-hati ni. Kat sini kembangkan ni. Jangan tersilap. Jangan terlupa kat situ. Tu dia. Faham kan ni? Okey, yang seterusnya selesai lah. Okey, selesai. Kita akan tengok. So, kat sini akan dapat apa? X tolak 4. Kat sini akan dapat 2 tambah square root 8. Sudah 8 tolak apa? 8 tolak X Okey, bahagi dengan
X tolak dengan 4. So apa yang awak nampak kat sini? Awak nampak boleh permudahkan. Boleh? Betul? Betul? So cikgu dah boleh? Okey, lepas tu cikgu terus masuk nombor senang. Okey, so 2 tambah 8 tolak dengan 4. So akan dapat 2 tambah 4. So ingat, so kat sini plus minus tak? 2 Betul tak? Betul tak? So akan dapat 2 plus minus 2. So dia akan dapat apa? 4 atau kosong. So mana nilai yang paling tepat kat sini? Kosong. Berapa kosong? 4 tu. Kenapa 4? Sebab menghampiri 4. Dia menghampiri 4. So nilai 4 lah. Maknanya contohnya sini kita dapat 5. Contohlah 4 ni tak ada 5. 5 kosong. So jawapan dia apa? Kosong lah. Dia maknanya dia tak boleh lebih daripada 4. Okay, so kat sini jawapan yang lebih tepat. Kalau kita tengok dia ada 2 situasi jawapan Kalau kita tengok dia ada 2 situasi jawapan tu, kita nak pilih yang paling tepat. Menghampiri. Okay. So kat sini kita ada 4, kita ada kosong. So jawapan yang paling tepat kat sini adalah 4. Okay. So jangan confuse dengan yang tadi. Jangan confuse dengan yang tadi. Okay. So sebagai homeworknya untuk hari ini, okay, disebabkan cikgu bermurah hati, cikgu nak suruh buat soalan nombor 3, B, C, D dengan F dalam buku. Boleh ke? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, siapa kalau ikutkannya ada satu lagi ni. Okey. Okey, cikgu nak pergi ke satu lagi boleh? Cikgu berhabis ni. Okey, homework dah bagi dah. Okey, soalan, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni sangat bagus. Sebab apa sangat bagus? Sebab dia menghubungkan gambar rajah. Ingat soalan KBSM tak pernah ditanya, tapi dalam KSSM buku teks pernah dinyatakan dalam kat sini. Bagi cikgu baguslah untuk pendedahan awak lah. Okey, apa maksud fx sama kosong? Cikgu kata dah, sekarang ni dibagi dalam bentuk fungsi, betul? Ni adalah fungsi. Apa maksud fx sama kosong? Apa maksud fx sama kosong? Iaitu nilai x adalah kosong, betul? Ya. Yeah. Okey, apa maksud fx kat sini? Cikgu nak pergi kepada soalan tu satu-satu. Fx kat sini bermaksud fungsi, betul tak? Iaitu x kuasa 4 tolak x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2. Begitu juga dengan ni. Tapi yang membezakan antara soalan A dengan B, apa yang beza A dengan B? Had. Yes, had. Okay, so kat sini hampir kepada kosong. Di sini hampir kepada 2. Tapi bagus soalan ni. Soalan dia apa? Dia suruh kira ke dia suruh apa ni? Soalan ni suruh kira ke tak Dah, itu cari. Dia kata apa? Raja di sebelah menunjukkan sebahagian. Maknanya kita guna gambar rajah kat sini. Bagus soalan ni. Okey, ia bukannya suruh kira sangat. Dia suruh awak faham daripada gambar rajah. Okey, sekarang ni kita nak beri takrifan berdasarkan gambar rajah. Okey. So soalan sebelum ni kalau kita tengok, kita main dengan soalan apa ni? Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 2 kita main semua pengiraan tanpa gambar rajah. Okey. So kadang-kadang pelajar tak faham. Guna. So nak lebih detail lagi, bagus untuk KSSM ni, iaitu dia memerihalkan kepada gambar rajah. Debok dia bagi gambar rajah ke awak. Okey. So dia ada satu ni. Apa maksud titik Apa maksud titik ni? Nampak tak titik ya? Nampak? Apa maksud dia? Saya pun dah awet tu. Maksud dia nanti kita tengok. Okey, katakan untuk soalan A, cikgu buat pengiraan. Cikgu buat pengiraan.
fx, f kosong lah. Katakan cikgu buat pengiraan. Fx dulu lah. Iaitu apa? X kuasa 2. Apa? X kuasa 2 tolak dengan 1. Apa tak? Bahagi dengan X kuasa 2. Bila cikgu potong, cikgu akan dapat apa sini? X kuasa 2 tolak 1. Nampak? Bila X kuasa 2 1, bila cikgu faktor, cikgu akan dapat apa? X kuasa 2 tolak 1, X tambah 1. So nilai X kat sini, cikgu akan dapat apa? 1 dengan negatif 1. Satu. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul cikgu. Betul. Okay, so 1 dengan negatif 1. Kalau kita tengok, sini adalah 1. Tak, cikgu nak pengiraan dulu. Sini kemungkinan adalah negatif 1. Okay. Boleh? Okay, so kita tengok. Nanti awak akan tanya, apa dia jadi gitu? Kalau awak nak tanya, cikgu tanya. Okay, daripada pengiraan, apabila fx tu, okay, apabila y kosong lah. Okay, so dia akan dapat apa? X1 dengan X negatif 1. Okay. Sebaliknya, tengok apakah yang berlaku kat sini? Okay. Apakah yang berlaku kat sini? Apabila f X ini adalah kosong. Apa yang berlaku? Dia kata sebahagian berada gerah. Apa maksud kat sini? X tu kosong. Okay, maksud dia X kosong. Apa maksud X semua kosong? Tahu? Okay, X sama kosong duduk mana? Sini tak? 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 X sama kosong duduk sini. Ya. Kena tak gerah warna pink? Tak. Bila tak kena gerah warna pink, apa yang kita boleh kata? Tidak tertakrif. X sama kosong duduk sini. Sini adalah X sama kosong. Ni adalah X1, ni adalah X2, ni adalah X negatif 1. Ni adalah Y negatif 1. Apabila X kosong, dia kena tak dengan warna pink? Tak. Maka kat sini, okay, ni dia lebih tinggi sikit lah. Tapi dalam buku teks awak ni, dia khabar secara am. Okay, dia kata apa? Fx tidak tertakrif. Okay, undefined maknanya. Tidak tertakrif. Gitu je lah jawapannya cikgu. Tertakrif. Ya. Sebab soal tertakrif. Guna je rif. RIF. Gitu je jawapan dia. Tertakrif. RIF. Okay. Gitu je jawapan dia. Faham tak? Okay, so untuk jawab kat sini mesti berpandukan gambar rajah. Mesti berpandukan gambar rajah. Okay. Kalau tak ada gambar rajah, kita akan dapat apa jawapan dia ni? X kuasa 2 tolak dengan 1 dia. So kalau tak ada gambar rajah, katakan hak itu menghampiri kosong, kita akan dapat negatif 1. Okay. So tu tak apalah. Okay, ni adalah kita berdasarkan gambar rajah. Sebab kata apa? Berdasarkan gambar rajah, cari fx. Hak x menghampiri kosong fx. Hak x menghampiri 2 fx. Okay. So kat sini soal ni mesti berpandukan gambar rajah. Okay, untuk yang seterusnya. Okay, kita tengok. Okay, untuk soalan yang seterusnya. Bagus untuk soalan ni. Okay, iaitu hak x menghampiri kosong fx. Okay, kat mana menghampiri kosong? Mana nilai x menghampiri kosong? Sini tak? Betul tak? Nampak tak Nampak tak menghampiri kosong? Kosong. 1. Negatif 1. Boleh? Boleh tak Boleh. Okey. Maka nilai dia berapa? Negatif 1. Sebab apa negatif 1? Sebab kalau Sebab cikgu salah awak kat sini. Benarnya apa yang kat sini? Apa maksud fx?
Apa maksud fx kat sini? Fx adalah paksi y. Nampak tak? Fx ini adalah paksi y. So paksi y. Nampak? Paksi y ni fx. Nampak fx? Nampak? Okay, so yang kena warna pink tu, katakan ni warna pink. Kat mana? -1. Okay, so -1. So apa maksud Mahapiri kosong? Ni lah nilai dia, betul tak? Ni lah nilai dia. Sebab dia kata berdasarkan gambar rajah. Tadi kita kira pun betul lah. Sebab kita kira dia x kuasa 2 tolak 1. Masukkan x dengan kosong, so dapatlah -1. Tadi kita kira dah dia kan. Cikgu cepat nak kira padah. Okay. So samalah pengiraan dengan gambar rajah sama je jawapan dia. Okay, so awak akan dapat apa sini? -1. Sebab pada paksi fx, yang kena adalah pada -1 sahaja. Okay, boleh? Okay, kita tengok yang kedua. Okay, tak faham, kita tengok yang kedua. Sebab dia susah sikit kat sini kan. Kau benda kena faham gambar rajah. Dan soalan ni sangat baik sebenarnya. Okay, C dia kata apa? Had X Mahapiri 2. Fx. Apa maksud Mahapiri 2? Okay, mana fx dia? Ni fx tak? Tak? Ya. Okay. Okay, ni adalah apa ni? Ni adalah curve kan? Ya. Okay, ini adalah straight line. X Mahapiri 2. Ni X. Ni X. Okay, Mahapiri 2. So, ia plotting. Okay, apa kena nilai Y kat sini? Adalah 3. So, Fx adalah 3. Nampak tak? Ke tak jelas lagi? Boleh Boleh. Okay, kalau boleh nanti cuba kaji. Okay, cuba kaji. Okay, soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Dia bagi separuh je. Dia kata Fx, okay, F sama kosong. Tentukan sama ada bla bla bla, jelaskan. Okay, so soalan nombor 4 ni, cikgu nak nanti ada masa kena buat sebagai homework. Okay, dan kaji soalan ni. Okay, insyaAllah minggu depan. Okay, kita akan proceed lah mana hak terlekat homework ni. Lepas tu kita akan pergi soalan yang seterusnya. Boleh? Okay, so jangan bimbang lah, handout ni cikgu akan bagilah. Sebab kita ada satu lagi, iaitu sebenarnya kita nak tengok dy per dx. dy per dx adalah pembezaan. Okay, kali pertama. Ataupun menggunakan prinsip yang pertama yang berkenaan dengan kecerunan tangent. Sebelum ni kita belajar kecerunan normal darab dengan kecerunan tangent sama dengan -1. So hari ni kita guna dy per dx. Okay, ini untuk kelas yang seterusnya. Okay, so untuk minggu hadapan, awak cuba dulu buat. Okay, cikgu recall balik. Mana? Okay, cuba dulu faham dulu ni. Sebab cikgu rasa sangat baik. Sebab soalan ni ia gabung dengan apa? Dengan cert. Okay, cuba buat dulu soalan nombor 2. DEGI. Okay, dan soalan nombor 3. BCDF dalam buku Okay, dan yang seterusnya soalan nombor 4. Okay, untuk minggu hadapan kita ulang kaji balik sekali lagi sebelum masuk dy per dx ataupun delta y over delta x. Okay, kita akan tengoklah kalau delta dia guna hak. Okay, dia sama je, sama dengan dy per dx. Cuma delta y ni menggunakan prinsip yang pertama. Ni lah. Ni ada dalam buku teks awak ni, cikgu ambil je. Okay. So cikgu rasa siapa ke sini siapa setakat ni saja. Ada benda nak tanya sebelum kita bersurah? Tak ada. Okay, itulah saja daripada cikgu. Okay, terima kasih pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Cikgu.